mimman ya'malu bima 'alima wa taghammadana bi rahmatihi wa ja'alna minas salihin min ibadihi syai'un lillah lahumul Fatiha wa ala dhalika niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kitab ni termasuk daripada kitab yang asas lah. Kitab asas, paling kurang kita tahulah perbincangan tentang mustalah hadis. Bukanlah makna sekadar ini saja, tapi makna sebagai asas kita mulakan, dan moga-moga menjadi pemudah dan juga pintu kepada kita memahami kitab-kitab yang lebih besar. Jadi dalam ilmu ini, sebagaimana maklum, para ulama kata ada kitab yang mukhtasar dan ringkas, tapi la budda minhu, tak dapat tidak kita kena lalu. Sebagaimana nahwu telah beritahu oleh ramai lah, ramai para ulama wa alim, bahawa nak mahir nahwu, walau tak dapat tidak kena melalui kitab Ajrumiyah. Walaupun dia bukan suruh berhenti di Ajrumiyah, tapi melalui Ajrumiyah itu, melalui kitab tersebut akan membuka maghaliqi al-ulum, akan membuka pintu-pintu bagi ilmu-ilmu berkaitan dengan nahwu. Jadi kalau tak lalu Ajrumiyah tu, makna macam masuk bukan kot pintu lah, masuk bukan melalui pintu dia. Jadi ada yang setengah kitab meringkas, kata Jurmiyah mengaji alfiyah tu lah, ngaji ataupun kita ngaji apa, kita ngaji apa ni, syudzurul zahab, ataupun kita ngaji qatrun nada tu, boleh tu boleh, tapi maknanya dia tak sama dengan dengan kita melalui jalan ataupun karangan-karangan yang ulama letak sebagai tangga kepada ilmu ni. Dan kerana barakah yang ada pada kitab yang kecil ini, akan memudahkan kita faham kitab besar. Jadi itu antara yang diberitahu ataupun yang menjadi mujarrab di test bahawa tak dapat tidak untuk faham dalam nahwu ni melalui Jurumiyah. Maka dalam ilmu-ilmu lain pun begitulah juga, ada kitab yang Tuhan letakkan barakah padanya. Yang lain kalau kita tak baca mungkin boleh faham, tetapi maknanya kepahaman tu, kemanisan ilmu tu tak sama dengan kita melalui kitab-kitab tersebut. Jadi kitab yang kita akan baca ni, kita akan karangan ulama muasirin lah, tapi meninggal dah, almarhum Said Muhammad Alawi Maliki. Ana pun tak mau bincang panjang lah tentang apa nama ni, biodata, kerana insya-Allah kalau ada kesempatan dibincangkan di Masjid Khalifah tu lah, kita akan tayang berkaitan panjang sikit lah, berkaitan tentang sirah hidup Sayyidi Al-Habib Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Dia ni ayah dia itu guru kepada Tok Guru Haji Abdul Rahman Al-Fatani Pumbing, Haji Abdul Rahman Pumbing. Tak tahu kenal kan? Haji tak memang dok dang awak semua memanglah. Tapi ayah dia biasa sebutlah, antara yang menjadi semangat dia untuk menghidupkan makhad ni ialah pesanan Tok Guru Haji Mang. Tok Guru Haji Mang mengaji dengan ayah Said Muhammad Alawi ni. Ayah dia Said Alawi bin Abbas Al-Maliki, ulama juga, muhaddithul haramain. Dan Said Muhammad Alawi pun terkenal sebagai muhaddithul haramain, muhaddis dua tanah haram. Mana-mana ulama yang zaman tu memang bila pergi Mekah ngaji, memang mengaji dengan ayah dia. Dan Said Muhammad Alawi ni memang diiktiraf dunia keilmuan dia. Tok Ki dia pun Said Abbas, dia sempat pada zaman Syarif Hussein. Tak, dia sempat pada zaman khilafah lagi. Zaman khilafah Uthmaniyah tu sempat. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni pengarang ayah dia, Tok Ki dia, susu galur daripada Ahlul Baitin Nabi Al-Hasani dan juga para ulama yang terkenal. Jadi kita mohonlah supaya Allah Ta'ala memberikan kepada kita pandangan rahmat melalui pembacaan kita daripada kitab beliau ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fahadhihi mabadi'u awwaliyatun. Ini dia mabadi'. Makna permulaan, asas-asas yang awal. Mabadi' permulaan yang awal. Wa qawaidu asasiyatun, dan kaedah-kaedah asas fi mustalahil hadits syarif, pada mustalah hadis. Jadi dia akan ringkas. Tak ni tak tebal, tujuan kita nak boleh habis ni. Boleh habis cepat ni. Beliau ni memang ma'ruf dengan ilmu hadis, muhaddisul haramain. La budda minha likulli mubtadi'in, tak dapat tidak daripadanya bagi setiap mubtadi', orang yang nak mula fi hadzal fanni, pada ilmu ini. Ala tariqatin sahlatin qaribatin, atas jalanan yang senang dan dekat. Qaribah ay qaribah ilal fahmi, mudah untuk faham. Dia buat cara mudah. Wada'tuha lil mubtadi'in, aku susunnya bagi orang mubtadi', orang yang permulaan. Min ikhwanina, daripada saudara-saudara kami. Talabatil ilmi syarif, yang menuntut ilmu syarif, ilmu yang mulia. As'alullah ta'ala, aku memohon kepada Allah an yanfa'a biha, supaya memberi manfaat dengan kitab risalah ini. Dan Allah Ta'ala makbulkanlah, masya-Allah, kitab-kitab dia memberi manfaat banyak. Wa an yaj'ala a'malana, dan dijadikan amalan kita khalisatan, ikhlas, liwajhihil karim, ikhlas semata-mata kerana Allah. Liwajhihil karim ay liridahu, ikhlas semata-mata mendapat keredaan Allah. Wa an yaftaha alaina futuhal arifin, amin, dan supaya Allah membuka kepada kita pembukaan orang-orang yang arif billah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Katabahu Sayyidu Muhammad bin Sayyid ibn Sayyid al-Alawi al-Maliki al-Hasani. Okay. Mudah je, ikhlas je. Ilmul hadis yutlaqu ilmul hadithi ala ma'nayain, diitlaqkan ilmu hadis atas dua makna. Ilmu hadis, bila sebut ilmu hadis ada dua makna. Okay, apa dia? Pertama, al-awwalu annahu yutlaqu ala naqlin wa riwayati ma udhifa ila rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au naqli ma udhifa ila sahabati au at-tabi'in. Okay. Ilmu hadis pada itlaq yang pertama, bila sebut ilmu hadis, makna yang pertama apa dia? Apa yang dia diitlaqkan, yutlaqu, disebut ilmu hadis ke atas ala naqlin, atas nukilan, wa riwayah, dan periwayatan, ma udhifa, riwayati ma udhifa, periwayatan perkara yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun naqli ma udhifa, menukilkan apa yang diidhafatkan, disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Dipanggil juga perbincangan ilmu hadis ni merangkumi apa yang disandarkan kepada Nabi, sahabat dan tabi'in. Jadi wa huwa bihadzal ma'na, dengan ilmu hadis dengan makna ini, yusamma ilmal hadithi riwayatan, dinamakan sebagai ilmu hadis secara periwayatan. Nampak? Kenapa kait dengan tabi'in? Sebab nanti akan ada kenapa kait dengan tabi'in? Rusdan, kenapa tabi'in masuk juga? Tabi'in tak dengan sahabat kan? Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Ridwan, sebab apa? Ding, buat apa ni? Ustaz Syed mana? Buat apa? Buat apa kait dengan tabi'in kau? Sebab dalam bahagian hadis ada benda. Apa dia? Ada hadis mursal. Jadi hadis mursal, ma arsalahu tabi'in, benda yang diirsalkan tabi'in, ma rawahu tabi'in anin nabi, tabi'in riwayat pada Nabi.
Jadi orang panggil hadis juga tu. Okey. Nampak? Walaupun mudah, kalau kita nak bahas dakik juga tu. Kenapa dia sebut tabi'in tu? Nampak? Al-Thani. Takut ada orang nak rok. Nak rok ke tu. Syekh Said Muhammad Said Alawi Maliki kan dia kata. Sahabat hadis tabi'in. Jangan molek ni ilmu ni. Orang hak tulis ni bukan sebarangan. Nampak tak? Dia dah lama berkecimpung dalam bidang hadis. Al-Thani, yang kedua, annahu yutlaqu ala tariqati awil manhaji. Yang kedua, bila sebut ilmu hadis, dia juga diitlaq, disebut atas tariqah, jalanan ataupun manhaj allazi tubi'a, yang diikuti, allazi uttubi'a, yang diikuti fi kaifiyati ittisalil ahadith, daripada bagaimana bersambungnya hadis, min haitsu ahwalu ruwatiha, dari aspek hal ahwal perawi-perawi dia. Dhabtan, dari segi dhabit, rawi tu dhabit tak dhabit. Wa adalatan, rawi tu adil atau tidak. Wa min haitsu ahwali, wa min haitsu ahwalus sanadi, dari segi ahwal as-sanad, dari segi ahwal as-sanad, keadaan sanad, ittisalan wa inqita'an. Dari segi keadaan sanad tu bersambung atau terputus. Ulang balik. Okey, yang kedua ni, bila sebut ilmu hadis, dia membincangkan manhaj, cara yang diikuti, bagaimana cara manhaj, kaedah bersambungnya hadis. Ittisal hadis dari segi aspek mana? Rawi tu dhabit ke tidak, adil ke tidak. Lepas tu sanad dia tadi, dari segi bersambung ke atau putus. Nampak? Dia bincang situ. Wa ilmul hadis bihadzal ma'na, dan ilmu hadis dengan makna ini, huwal ma'rufu bi ilmil hadisi dirayatan, dikenali sebagai ilmu hadis dirayatan. Ilmu hadis secara dirayah. Okey, boleh Jadi ilmu hadis dua, riwayatan wa dirayatan. Riwayah itu dari segi apa? Dari segi periwayatan. Dirayah ni dari segi kajian secara mendalam, berkaitan dengan rawi, berkaitan dengan makna hadis, berkaitan bersama atau tidak. Okay. Dia ambil yang pertama dulu, ilmu hadis fi riwayatan. Ilmu hadis dari segi aspek riwayah. Huwa ilmun yashtamilu ala naqlin wa riwayati ma udhifa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi allati qalaha aw af'alihi allati fa'alaha aw taqriratihi, ay ma fu'ila amamahu fa aqarrahu aw awsafihi, ya'ni syama'ilahu sallallahu alaihi wasallam wasiratahu qabla al-ba'thati wa ba'daha, aw naqli ma udhifa ila as-sahabati aw at-tabi'in. Okay. Huwa, ilmu hadis riwayat ni apa? Ilmun yashtamilu, ilmu yang merangkumi, ala naqlin, atas penukilan, wa riwayatin, dan periwayatan, ma udhifa ila rasul, perkara yang disandarkan kepada Nabi. Apakah perkara yang disandar pada Nabi? Ma tu bayan, min. Min bayan kepada ma. Min aqwalihi, perkataan Nabi, allati qalaha, yang Nabi sebut, au af'alihi, atau perbuatan Nabi, allati fa'alaha, yang Rasulullah buat, au taqriratihi, atau ikrar Nabi. Ikrar tu apa maksud? Ai ma fu'ila amamahu fa aqarrahu, apa yang dibuat di depan Nabi dan Nabi ikrar. Okay, ingat dhabit sini, ma fu'ila ni tak mesti dibuat, bahkan Nabi tahu sekalipun. Tapi mungkin lepas ni, ini secara ni kita ringkas kan, kita mau bertadik kan. Maknanya kalau kita baca lagi, maknanya dalam masalah ni, adakah ikrar Nabi tu mesti berlaku depan Nabi? Tidak. Bahkan apa yang tak berlaku depan Nabi tapi Nabi tahu pun, Nabi tahu, maka itu dianggap ikrar juga. Nampak?
Tapi ni secara ringkas lah, ma fu'ila amamahu fa aqarrahu, apa yang dibuat depan Nabi dan Nabi ikrar. Khalid al-Walid ambil dak, sembelih dak, makan depan Nabi. Nabi diam. Nabi tak makan. Tapi Nabi diam, Nabi tak larang. Maknanya apa? Dak tu halal, boleh dia makan. Nampak tak? Jangan ambil bewok ni. Bewok ni tak dimakan. Bewok ni tak dimakan. Au awsafihi, ataupun sifat Nabi. Yakni maksud, memaksudkan musannif dengan itu syama'ilahu, syama'il, sifat kepribadian Nabi. Wasiratahu, sirah perjalanan Nabi qabla al-ba'thati wa ba'dahu, sebelum kebangkitan Nabi dan selepas kebangkitan Nabi. Itu masuk sifat-sifat belaka. Au naqli ma udhifa ila sahabati, atau nukilan apa yang disandarkan kepada sahabat, awit tabi'in, ataupun pada tabi'in. Panjanglah sikit dah, panjang sikit. Tujuan nak beri faham. Ma udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan khalqiyatan aw khuluqiyah. Merangkumilah tu. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Daripada perbuatan, perkataan, ikrar dan sifat. Sifat sama ada khalqiyah, itu syama'il, au khuluqiyah, itu akhlak, juga syama'il. Maudu'uhu, apa dia maudhu' dia? Baca tu, inna mabadi, inna mabadi muslim dah ada hukum syariat. Ingat tak? Lama dah surah apa? Tak ingat ingat tak? Baca. Inna mabadi hukum syariat wasmu wasmu apa tu? Masailu wal ba'du iktafa. Wafu ingat tak? Tak ingat? Tak ngulang dah nak seguan ni. Ingat lah ke? Ingat. Apa? Apa lalu lah? Inna mabadi kulli fannin asyarah. Atau al-haddu apa tu? Wal mawdu'u thumma thamarah. Apa tu? Al-haddu wal mawdu'u thumma samarah. Apa tu? Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. Apa tu? Walismu listimdadu hukmu syari'u. Walismu listimdadu hukmu syari'u. Masailu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man dara jami'a haza syarafa. Tulis tak? Baca kali Ghafu. Syarafa. Itu apa nama ni, mabadi' asyarah yang disusun oleh As-Sabban. Dalam apa nama ni, Syekh Al-Maqqari, man rama fannan falyuqaddim awwala ilman bihaddihi wa mawdu'in tala wa nisbatin wa mawdu'in wasmin wa ma afada wal masail wa nisbatin wa nisbatin wa wadi'in wa apa nama ni, wa wadi'in, tak ingat dah, lupa dah. Tu dalam Al-Maqqari, dalam Idha'atul Dujunnah.
Man rama fannan falyuqaddim awwala ilman bihaddihi wa mawdu'in tala wa wadi'in wa nisbatin wa mastumid minhu wa fadluhu wa hukmun yu'tamad wasmun wa ma afada wal masail fatilka ashrun lil muna wasail wa ba'dhum fiha 'ala al ba'd. Dah tu masuk ni lah. Jadi cukuplah tu. Cukuplah situ. Man rama fannan falyuqaddim awwala ilman bihaddihi wa mawdu'in tala wa wadi'in wa nisbatin wa mastumid minhu wa fadlihi wa hukmin yu'tamad wasmun wa ma afad atau wasmun wa ma afada wal masail fatilka ashrun lil muna wasail. Okey, jadi maudhu' dia apa? Zatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perbincangan ilmu hadis ialah tentang zat Nabi dari aspek mana? Min haitsul aqwalu wal af'alu wat takriratu. Dari aspek perkataan, perbuatan dan takrirat. Bincang bab tu. Nampak tak? Makna kalau nak masuk wal awsah pun boleh juga. Sebab atas ada awsah kan? Sifat-sifat masuk juga. Faidatuhu, apa faedah belajar ilmu hadis? Al-inayatu bihifdhis sunnatin nabawiyah. Kita inayah, kita menjaga, kita memberi perhatian dengan menjaga sunnah Nabi. Memberi perhatian dengan menjaga sunnah Nabi. Yang penting sunnah ni. Wa ma'rifat bihifdhi sunnatin nabawiyah wa ma'rifatiha, dan mengetahui sunnah Nabi, wa nashriha, dan kita menyebarkan sunnah Nabi. Jadi hak sunnah tu kita kena sebar. Bainal muslimin, antara orang Islam. Wa fi dzalika faidatu baqaiha, dan pada demikian itu faedah berkekalannya sunnah. Faidatu baqaiha, kekalnya sunnah. Wa adamun dirasiha, dan tidak luput, tidak indirah ni tidak hilang. Tidak hilang dan tidak musnah sunnah itu. Sunnah itu sentiasa diamalkan dalam kalangan umat Islam. Itu kita nak tu. Makna bukan Rasulullah tu lepas habis, tak. Hidupnya baginda Nabi dalam kalangan umat dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi tu. Nampak? Mengamalkan sunnah. Jadi kita seakan-akan mengingati dan menjalani bagaimana kehidupan Nabi dengan kita cara mengamalkan sunnah. Ni salafiyah betul. Amal sunnah betul. Nampak? Jadi tak ada masalah. Kita sama je. Dalam masalah ini kita bersepakat bahawa sunnah Nabi perlu dihidupkan. Wadi'uhu, siapa yang mula menyusun ilmu ini? Ilmu wadi' ni wadi' ilmu. Bukan wadi' bagi sesuatu hadis tu sendiri. Hadis tu hadis Nabi. Ilmu itu. Bila wadi' ay wadi'ul ilmu, yang menyusun ilmu. Ni disebutkan kepada Muhammad bin Muslimin ibni Ubaidillah ibni Abdillah ibni Shihab Az-Zuhri. Dipanggil sebagai Imam Az-Zuhri, Shihab Az-Zuhri, Ibnu Shihab Az-Zuhri, Ibnu Shihab Az-Zuhri. Al-mutawaffa sanata 125 Hijriyah, yang wafat tahun 125 Hijrah. Susunan ilmu ini disusun oleh Ibnu Shihab Az-Zuhri fi khilafati Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Apa maksud Muhammad Ibnu Shihab ni, Az-Zuhri ni, orang pertama ni? Innahu awwalu man dawwanahu, orang yang pertama yang menyusun ilmu ni, ilmu hadis. Wa jama'ahu, dan menghimpunkan. Bi amril khalifatir rasyidi, dengan arahan dari khalifah, khalifah ar-rasyidah ni. Jadi dalam Islam makruf pak ni khalifatul Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Ulama meletakkan juga siapa lepas itu? Itu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Kerana adik dia. Sebab tu digelarkan Khalifah Rashid juga, kerana adik dia. Okey.
bi amri khalifah ar-rasyid. Lepas tu dalam kerajaan tu ada seorang lagi yang keenam disebut, iaitu Asy-Syahid Sultan Nuruddin Az-Zinki. Asy-Syahid Sultan Nuruddin Az-Zinki. Nampak? Yang mana pada zaman dia tak sempat, dia tu dipanggil sebagai diletakkan sadisu khulafa. Sebab apa? Sebab sirah kehidupan tu maknanya memang dipuji oleh ulama. Dia yang menghidupkan Nuruddin Madrasah Nuriyah di Syria tu, di Halak dan semua tu, Nuruddin Az-Zinki. Lepas pada tu Salahuddin Al-Ayyubi datang daripada dia. Lepas pada dia Salahuddin Ayyubi yang dapat membuka, dia mempersiapkan jalan kepada Salahuddin Ayyubi untuk membuka Baitul Maqdis. Nampak? Asy-Syahid Nuruddin Az-Zinki. Okey. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dengan arahan Umar bin Abdul Aziz, suruh Ibnu Syihab Az-Zuhri ni tulis. Fa innahu kataba ila ahli al-afaq. Umar bin Abdul Aziz dia tulis surat kepada ahli al-afaq ni, seluruh pelusuk negara Islam ni, aninzuru, perhatikan, makana min hadithi Rasulillah, apa yang ada daripada hadis Nabi SAW, au sunnatihi, ataupun sunnahnya, faktubuh, tulis, salin. Fa inni khiftu durusa al-ilmi. Kerana aku bimbang apa? Bimbang apa? Benda Syed? Darasa dengan maksud zahaba. Durus dengan maksud bukan belajar. Darasa makna zahaba, indiras, makna hilangnya ilmu. Fa inni khiftu durusal ilmi, aku bimbang akan hilangnya ilmu. Wa dhahaba al ulama'i, dan perginya, matinya para ulama. Jadi disuruh tulis. Sebab apa ni? Bab zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an, wa man kataba anni ghairal Qur'ani famhuhu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata pada zaman dia, jangan kamu tulis daripada aku selain pada Al-Quran. Siapa yang ada tulis selain daripada Al-Quran, maka padam. Dalam hadis ini, Nabi pada zaman Rasulullah hidup, Nabi tak benarkan sahabat tulis selain daripada Quran. Itu secara umum. Tapi dalam sejarah memang ada beberapa orang yang Nabi benar. Tapi Nabi secara umum tak benar. Sebab apa? Takut bertukar antara Quran ataupun hadis. Kerana Quran ni wahyu Tuhan, hadis tu hadis Nabi. Hadis Nabi pun dari segi wajah balaghah, ketinggian bahasa tu nombor 2 lepas Quran lah. Tak. Kerana sebab Nabi diberi jawami'ul kalim. Maka takut bimbang orang-orang tak dapat bezakan ni ayat Quran ke hadis Nabi, ayat Quran ke hadis Nabi. Maka Nabi tak benarkan secara umum sahabat tulis kecuali Quran. Wa man kataba anni ghairal Quran famhuhu. Siapa yang tulis selain Quran, padang. Tapi pada sejarah memang ada beberapa orang yang tulis hadis yang Nabi benar. Nabi hanya benar beberapa orang sahaja. Tak apalah benda tu dalam orang tak ramai, tak apa. Tapi secara umum Nabi tak benar, takut bimbang bertukar dengan Quran dengan hadis. Maka bila begitu, benda itu berterusan. Jadi orang tak beranilah tulis sebab Nabi tak pernah tulis. Sehinggalah benda itu berlaku dan Quran bila setelah Nabi wafat, tak ada masalah lah, maknanya tak akan bertukar lagi lah. Sebab Quran tu telah terjaga, dihafal dalam hati-hati para sahabat, diajar pada tabi'in. Maka pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz disuruh untuk tulis hadis, takut bimbang orang tak ingat hadis ataupun hadis itu dilupakan. Nampak? Sebab itu penulisan ilmu hadis ni datangnya lewat sikitlah. Kena faham sejarah ni kenapa? Sebab ni syubhah ataupun jarum-jarum ajaran-ajaran liberal dan juga free thinker yang cuba nak menolak al-hadis ataupun Quraniyun, golongan yang kata kena pegang Quran je, hadis tak boleh pegang. Sebab antaranya syubhah berkaitan ni lah. Dia kata hadis ni lepas Nabi ditulis.
dia pun samakan dengan Injil. Injil kan ditulis lepas Nabi Isa diangkat kan. Taurat dan seumpama pun ditulis oleh kemudian Old Testament, New Testament lepas Nabi Isa diangkat ke langit baru ditulis balik oleh pengikut dia. Jadi mana ke autentik, keaslian tu? Dia kata hadis pun gitu juga. Ni tak kena ni. Manhaj ataupun dia kiaskan hadis ni dengan apa yang ada pada agama lain. Tak sama. Kita walaupun ditulis lambat, tapi hadis itu, cara penulisan ataupun penentuan hadis itu sabit tak sabit itu, kita meletakkan syarat ketat. Mesti rawi itu siqah, mesti rawi itu adil. Benda pula jangan ada syuzuz, ada misyuzuz. Jangan hadis itu menyalahi bagi orang lain. Jadi kaedah yang ulama hadis letak ni kuat, sehingga kan ni juga kuat ni. Yang menentukan bahawa sumber hadis itu apabila cukup syarat, maka hadis itu sah dan juga dinisbahkan kepada Nabi SAW. Hak ni tak ada di sisi agama Kristian. Dia nak memastikan bahawa tulisan Injil ataupun apa yang mereka buat tu sama tak? Tak ada. Mereka tak ada. Ilmu ni ilmu umat Islam. Ilmu hadis ni ilmu besar. Jadi kita tak boleh buat main-main dengan ilmu hadis. Tak. Ni boleh buat buat masuk geng sana. Nak cerita pasal kepentingan ilmu hadis. Nampak tak? Ilmu memang tak boleh kita ambil lekeh ilmu hadis. Ilmu hadis ni satu ilmu yang menjaga ketulinan nas-nas syarak dalam umat Islam. Okey. Seterusnya, ilmu hadis dirayatan. Apa dah? Ilmu hadis secara dirayah. Wa yusamma ilma usulil hadis. Ini dinamakan ilmu usul hadis. Ilmu hadis secara dirayah, secara kajian ni dinamakan ilmu usul hadis, atau ilmu usuli riwayatil hadis, atau ilmu usul periwayatan hadis, atau ilmu mustalahil hadis, atau ilmu mustalah hadis, atau mustalah ahli, ilmu mustalahi ahli al-athar, ilmu mustalah ahli al-athar. Ahli asar makna ahli yang meriwayatkanlah hadis-hadis dan asar. Wa hadhihi tasmiyatu, dan penamaan ini apa dia? Penamaan ini mana? Tasmiyah iaitu mustalahul hadis, mustalah hadis awil athar, hiyal ashharu wal awdahu, itu yang lebih masyhur dan lebih jelas. Jadi ilmu hadis secara dirayah ni orang panggil dengan nama ilmu mustalah hadis ataupun mustalah al-athar. Nampak? Ilmu mustalah hadis ataupun ilmu athar pun. Jadi itu penamaan yang masyhur dan lebih jelas. Wahiya adallu alal maqsud, dia lebih menunjukkan kepada maksud ilmu tersebut. Bila kata mustalah hadis ataupun mustalah athar, lebih jelas. Kalau sebut usul riwayah tak, atau usul hadis, mungkin tak apa jelas. Jadi yang masyhur dan lebih jelas makna istilah mustalah hadis. Jadi perbincangannya ialah tentang perbincangan ilmu hadis secara dirayah. Walaisa fiha syai'un minal ibhami wal iham, tidak ada padanya, pada penamaan ini, sesuatu daripada ibham. Ibham ni makna ketidakpastian. Iham keraguan, memberi keraguan, tak ada. Jelas bila sebut mustalah hadis jelas. Kita bincang tentang perkara 1 2 3 ni, ilmu mustalah hadis. Tidak ada kebingungan. Ibham ni makna bingung atau tidak jelas. Iham tu memberi keraguan. Tak ada. Benda ini jelas. Waqad jara ala zalika, dan berjalan atas demikian itu, atas penamaan ini, Al-Hafiz Ibnu Hajar, Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia gunakan istilah ini. Fasamma risalatahul masyhurata, dia menamakan risalahnya yang masyhur fihi, pada ilmu mustalah hadis ni, ilmu hadis dirayah, dinama apa? Nukhbatul fikr. Nukhbatul fikr fi mustalahil ahli al-athar. Nukhbatul fikr fi mustalahi ahli al-athar. Nukhbatul fikr fi mustalahi ahli al-athar. Apa? Dinamakan itu. Wa ma'na al-mustalah, dan makna mustalah pula. Makna mustalah, apa maksud mustalah? Mattafaqa
mattafaqa alaihi al-muhaddithun min qawaida wa usulin. Okey. Min qawaida wa usulin, daripada kaedah-kaedah dan juga usul-usul. Jadi mustalah tu apa? Istalahan ni apa yang disepakati oleh ulama hadis daripada kaedah-kaedah dan usul. Itu makna mustalah itu. Jadi mustalah ahli hadis apa yang disepakati oleh ulama hadis. Kalau mustalah mustalah apa? Ulama kalam apa yang disepakati oleh ulama kalam. Gitulah. Okey. Kemudian katanya ta'rif al-mashhur. Ta'rif al-mashhur. Ta'rif yang masyhur. At-ta'rif al-mashhur li'ilmi mustalahil hadith. Ta'rif yang masyhur bagi ilmu mustalah hadith huwa ilmun biqawanina yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni. Okey. Ta'rif yang masyhur bila sebut ilmu mustalah hadis apa dia? Ni ingat ta'rif ni. Ialah ilmu biqawanina, ilmu dengan kanun-kanun. Kanun ni makna qaidatun kulliyah, kaedah umum, kaedah yang kita panggil universal, kaedah-kaedah umum yu'rafu biha yang dapat diketahui dengannya, dengan qawanin tadi. Ditahu apa? Ahwalus sanadi wal matni, hal keadaan sanad dan matan. Jadi ilmu mustalah hadis, ilmu tentang kaedah-kaedah kita tahu. Sanad ni macam mana? Ada masalah ke? Sahih ke tidak? Sama ke tidak? Matan ni okey tidak? Ada syah tak? Ada menyalahi matan-matan lain tidak? Jadi ilmu mustalah hadis dibincang tentang kaedah itu. Okey. Syarhut ta'rif. Syarah bagi ta'rif itu. Okey, pertama dia kata ilmun biqawanina. Al-qanun, qawanin tu jamak kepada qanun. Qawanin tu jamak kepada apa? Qanun. Qanun tu apa maksud? Qanun tu apa? Ma yadbitu al-juz'iyati. Al-muradu bihi ay bil qanun ma yadbitu, perkara yang mendhabitkan, yang mengikat juz'iyat, juzuk-juzuk. Dhabit ni maknanya dia dapat ikat, dia dapat konklusikan juz'iyat. Nampak? Dia dhabit, panggil dhabit ni memang kita ikatlah. Jadi juz'iyat, perkara-perkara kecil tu banyak, furuk-furuk banyak. Macam mana kita nak dhabit dia? Kita dhabit tu qanun tu. Qanun ni dia dapat mengikat perkara-perkara yang juz'i dengan kaedah. Sawa'un akana ta'rifan aw qa'idatan. Sama ada qanun tu bentuk ta'rif. Ta'rif ni boleh mengikat, ataupun qaidah, ataupun kaedah. Macam kita kata as-salah, apa ta'rif salah? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Kita kata solah kan. Jadi itu dia ta'rif sembahyang. Jadi bila sujud tilawah, kita nak anggap macam mana sujud tilawah? Adakah dia perkataan dan perbuatan? Iyalah, perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir. Sujud tilawah ada takbir tak? Hak luar di luar sembahyang ada takbir tak? Ada. Lepas tu ada salam tak? Ada salam. Menepati syarat sembahyang tak? Menepati. Maka nak sujud tilawah luar sembahyang mesti kerana dia pada takrif macam sembahyang. Maka dia mesti syarat-syarat sembahyang, menghadap kiblat, berwuduk, tutup aurat. Sujud syukur. Sujud syukur memang luar sembahyang. Sujud syukur ada takbir tak? Ada takbir. Perbuatan ada, bacaan adalah. Ada beri salam tak? Kena beri salam lah. Sujud syukur, Allahu Akbar, turun sujud, lepas tu kita bangun beri salam kan. Jadi ada salam. Perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam. Maka sujud syukur pada takrifnya menepati takrif sembahyang. Takrif sembahyang kena pada sujud syukur. Maka sujud syukur pun sama syarat macam syarat sembahyang. Orang nak sujud syukur kena ada air sembahyang, kena menghadap kiblat, kena tutup aurat. Nampak tak? Okey. Boleh. Jadi kaedah itu kanun, sama ada dia dalam bentuk takrif ataupun kaedah. Okey.
Kemudian istilah sanad. Dia kata ilmun biqawanina yu'rafu biha ahwalus sanadi. As-sanad huwa at-tariqu al-musilatu ila al-matni. Jalan yang menyampaikan kepada matan. Nak sampai ke matan tu sanad. Hadatsana Humaidi hadatsana kaza kaza hadatsana qala Rasulullah SAW. Nak sampai kepada sanad tu itu nak sampai kepada matan tu itu panggil sanad, rantaian rawi. Apa dia? Ai ar-rijalu al-musiluna ila matnil hadis. Rijal-rijal yang menyampaikan, perawi-perawi yang menyampaikan kepada matan hadis, syaikhan an syaikhin, daripada seorang syekh pada seorang syekh, ila an yasila ila lafzil hadis, sehingga sampai kepada lafaz hadis. Wa summiyat tariqu sanadan. Okey, kenapa dinamakan jalan-jalan ni, rantaian perawi itu dinamakan sanad? Li'timadil huffazi alaihi fil hukmi alal hadis. Sanad-sanad tu apa? Sandaran maksud sanad. Asnadtu zahri alal jida, saya sandarkan. Sanada ni makna sandaran. Kenapa rantaian rawi tu orang panggil sanad? Kerana li'timadil huffaz, kerana menyandar oleh al-huffaz. Huffaz ni makna ahli-ahli hadis yang hafal hadis. Ulama-ulama hadis, dia bergantung dan bersandar alaihi, bersandar di atas rawi-rawi tadi lah, fil hukmi alal hadis, untuk menghukumkan hadis. Hadis ni nak kata sahih ke tak? Macam mana nak tahu sahih? Dia akan bersandar, tengok rawi ni 1, 2, 3, 4 ni. Jadi sanad dinamakan tariq itu sanad kerana ulama hadis bersandar kepada rawi untuk menghukum hadis tersebut. Faham tak? Itu nama sanad. Sebab penamaan sanad. Al-matnu, matan pula apa? Huwa man taha ilaihi sanadu minal kalam. Apa yang habis ataupun hujung padanya sanad daripada percakapan, daripada kalam. Kalam yang habis di sisinya sanad. Habis di sisinya sanad. Sanad tu habis situ, lepas tu qala kan Rasulullah. Tu kalam tu. Kalam tu panggil matang. Kalam tu panggil matan. Okay. Al-isnad. Okey, sekarang ni isnad pula. Isnad dalam ni tak ada dalam takrif kan, tapi tak apalah, sebab dia berkait kerana dengan lafaz sanad tu, kita nak tahu apa itu isnad. Al-isnadu huwal ikhbaru an tariqil matni. Isnad pula ialah pengkhabaran daripada tariq matan. Wa hikayatuhu, dan menghikayatkan bagi bagi matan tersebut. Jadi tariq bagi matan dan hikayat bagi matan. Siapa yang kata ni? Itu isnad, pensandaran. Isnad ni penyandaran. Wa qad yutlaqu sanadu 'alal isnad. Tengok, musannaf kata kadang-kadang kita panggil sanad pun dipanggil sanad, isnad pun panggil sanad. Diitlaqkan sanad di atas isnad. Bila sebut isnadul hadis, kadang-kadang memberi maksud sanadul hadis. Makna nama isnad itu kadang-kadang memberi maksud sanad juga. Isnadul hadis dengan maksud sanadul hadis. Wal isnadu ala sanad. Samalah. Jadi kadang-kadang di nama dua ni dia berganti-ganti. Wa yakunani mutaradifaini, maka kedua-dua tu kita katakan mutaradif. Sanad pun dipanggil isnad, isnad pun dipanggil sanad. Pada asal isnad tu pengkhabaran. Sebab dia masdar asnada yusnidu isnadan, pengkhabaran kepada matan tu. Famathalan, dia ambil contoh pula ni. Qaulul Bukhari, contoh kata Imam Bukhari, haddatsana Musaddadun an Yahya an Ubaidillah bin Umar qala haddatsani Khabib bin Abdurrahman an Hafs bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi. Tengok, itu rantaian daripada Musaddad an Yahya bin Ubaidillah an Ubaidillah bin Umar qala haddatsani Khabib ibn Abdurrahman
an Has ibn Asim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anin Nabi, kata Nabi, ma baina baiti, antara rumah aku ini, wa mimbari, dan di antara mimbar aku, raudhatun min riyadil jannah, ialah taman daripada taman syurga. Ini raudhah ni kat Madinah ni. Wa mimbari, dan mimbar aku, ala haudi, berada di atas haud aku. Atas apa? Atas telagaku. Ni telaga mana? Telaga setelah Allah Ta'ala tukarkan bumi. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Jadi tempat mimbar tu ialah tempat bila tukar latilah. Situ tak ada telaga tu. Lepas Allah Ta'ala tukarkan bumi dengan bumi lain, di situ tempat duduknya mimbar pada dunia ini, situ akan duduknya haud Nabi, telaga Nabi. Okey. Rawahul Bukhari fi kitab Fadail Madinah. Ini Imam Bukhari riwayat dalam kitab Fadail Al-Madinah, Fadilat Madinah. Dalam kitab sahih dia lah. Okey, tengok. Fa musaddadun. Tengok matang tah. Fa musaddadun an Yahya, musaddad wa man ba'dahu, dan selepas padanya ila Abi Hurairah, sehingga pada Abi Hurairah, hadza huwa alladhi yusamma bis sanad. Ini panggil sanad. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Nabi SAW, ma baina baiti wa mimbari, itu al hadis tu, ai akmilil hadis, hadza huwa alladhi yusamma bil matni, itu nama matang. Ni asah je ni, asah je. Okey. Lagi dia kata ahwalu as-sanad, kan, yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni. Ahwalus sanadi wal matni, hal ehwal sanad dan matang. Apa maksud hal ehwal sanad dan matang? Ai ma yatra'u 'ala sanadi, apa yang mendatangi sanad, sifat-sifat sanad itu. Ma tara'ani sifat-sifat sanad itu, min ittisalin, sama ada bersambung ke tidak, rawi seorang tu daripada seorang-seorang, ke putus tengah. Nampak tak? Awin kita, ataupun terputus. Au uluwin, ataupun sanad itu tinggi. Ulu maksud apa? Qillatu adadi ruwah, bilangan rawi itu sikit. Au nuzulihi, nuzul tu makna rendah. Ulu tinggi, nuzul rendah. Rendah macam mana? Bilangan rawi tu ramai. Au ghairihi, atau selain padanya, mimma sayati bayanuhu, daripada apa yang akan datang keterangannya. Wa ma yatra'u 'alal matni, dan apa yang mendatangi, sifat yang mendatangi matan, min raf'in, matan tu marfu' dak, makna disandar kepada Nabi, au waqfin, ataupun dah sekadar sahabat. Waqfin tu makna mauquf, perkataan sahabat. Raf'in tu makna, rafu' makna sampai ke Nabi. Raf'in makna sampai, waqfin maksudnya terhenti. Raf'in merujuk pada sampai ke Nabi dengan maksud perkataan Nabi. Waqfin tu makna berhenti dengan maksud perkataan sahabat. Secara teliti dia akan bincang panjang lah. Cuma nak tahu dulu, Raf'in tu apa? Rafu' tu angkat sampai ke Nabi, makna matang tu perkataan Nabi. Waqfin, mauquf maksud apa? Terhenti atas sahabat, perkataan sahabat, bukan Nabi kata. Nak tahu tu hal ihwa matang tu. Au syudzuzin, ataupun syadz. Matang tu syah. Syah tu apa maksud? Syah ni makna pelik. Orang lain riwayat hadis cerita yang sama tapi lain. Ada seorang ni riwayat lain. Semua sahabat-sahabat lain ceritanya begini. A, seorang kata bukan A, B. Makna berlaku syuzuz, berlaku kepelikan. Itu benda berkaitan matan. Au sihatin, ataupun kesahihan. Sahih tak sahih? Matan tu sahih atau tidak sahih. Wa idza alimta ta'rifahu, apabila kamu tahu takrifnya, fa baqiya an ta'rifa, tinggal lagi kamu kena ketahui maudhu'ahu, apa maudhu' dia. Ilmu hadis ni apa perbincangan dia. Wa faidatahu, apa faedah belajar. Wa wadhi'ahu, siapa yang menyusun ilmu mustalah hadis ni. Tadi ilmu hadis Ibnu Syihab Az-Zuhri, itu hadis. Sekarang ni ilmu mustalah pula. Fa amma maudhu'uhu, ada pun maudhu'. Nampak? Ni maudhu' dah, tak ni maudhu' dah. Tadi maudhu' tak? Maudhu' tadi tu cerita bab hadis riwayah, periwayatan hadis. Hak ni kita bab mustalah hadis. Jadi topik mustalah hadisnya, fa amma maudhu'uhu, maudhu'. Apa nama ni? Topik perbincangan tentang mustalah hadis farrawi. Pertama bincang tentang rawi. Wal marwi,
dan marwi itu apa yang diriwayatkan, makna hadis tu sendiri, matan hadis. Min haitsul qabulu warad, dari segi diterima atau tidak, qabul diterima atau tidak. Jadi bincang pasal rawi dan hadis ni, matan hadis, rawi ni diterima ke ditolak, hadis ni diterima ke ditolak. Lepas tu pecahlah kepada hadis, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu' dan seumpamanya. Okay. Wa amma faidatuhu, adapun faedahnya, fa ma'rifatu ma yuqbalu wa ma yuraddu min dhalik, mengetahui apa yang diterima dan apa yang ditolak daripada demikian itu. Orang nak tahu ni diterima ke tidak, ni ditolak atau tidak. Wa amma wadi'uhu, yang menyusun ilmu mustalah. Jangan beza tu. Tadi menyusun hadis, tulis hadis. Yang ni menyusun ilmu mustalah hadis ataupun ilmu hadis dirayah. Wa amma wadi'uhu fahuwal qadi Abu Muhammadin Al-Hasan bin Abdurrahman ibn Khallad Asy-Syahir bi rahmah ramah gimana? Ramah Allah Akbar. Sebelum ni boleh sebut dah payah. Gimana? Bi fathih mim. Ramah. Bi fathih mim. Ra tu bagi atas. Sebab ada alif. Lepas tu mim bagi atas. Ramahur. Ramahur muzi. Betul tak? Bi fathil mim. Mim yang pertama bagi atas. Wa dhammil ha. Ha pun ha bagi depan. Ra ma. Ha bagi depan. Hu. Wa sukunir ra. Hur. Wa sukunir ra itsaniyah. Ra kedua tu mati. Wa dhammil mim itsaniyah. Mim kedua bagi depan. Ra mahur muzi. Ra mahur muzi. Ada sebut ramah benda lah. Ramah ramzi ke apa dia? Dhabit kalimah, sebab di kalimah ni bukan kalimah asal Arab. Bukan kalimah asal Arab. Jadi di sini Syekh kita dhabit baca ramah rumzi. Ramah rumzi. Bi fathhi mim wa dhammil ha wa sukunir ra ats-tsaniyah wa dhammil. Ramah rumzi. Ya. Ramahur muzi. Ramahur betul? Dhammah. Ramahur muzi. Ramahur muzi. Mim bagi atas, ha bagi depan. Ramahur muzi. Itu baca dia. Nama ajami gitulah. Fa innahu awwalu man sannafa fi istilahi hadzal fanni. Dia itu orang pertama yang menyusun pada mustalah ilmu ini, pada istilah ilmu ini. Maka orang lain pun akan ikut lepas pada itu. Fadli ilmu hadis wallahu taala ala wa alam. Kita situlah baca saja. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.